Kedua, kita berbicara tentang Melaka bergolak sekarang ini, tuan-tuan. Sulaiman, Ketua Menteri Melaka sekarang ini dipercayai akan menghadapi undi tidak percaya daripada Rauf. UMNO akan bersidang dalam persidangan Dewan Undangan Negeri minggu hadapan, lebih kurang. UMNO dikatakan akan mengadakan undi tidak percaya terhadap Ketua Menteri Melaka. Sulaiman yang sekarang ini menjadi Ketua Menteri Melaka dan bakal minta untuk digantikan dengan Rauf. Sekarang ini itu pergolakan yang berlaku di dalam negeri Melaka itu sendiri. Kita bercerita tentang apa nama negara kita ni tak betul, tonggang langgang dan sebagainya. Dalam UMNO lagi teruk, tuan-tuan. Kita kata PKR ni, tapi sekurang-kurangnya kami berada dalam batin dan kami bukan kerajaan. Ni kerajaan ni nak bertukar di dalam kerajaan tu sendiri. Saya belum cerita Johor lagi. Johor, the only reason kenapa Ketua Menteri tu nak ubah si On tu kepada calon dia orang. Si apa namanya, Jasni ke apa nama? Hasni ke? Dia nak tukar lah. Kalau ada pilihan untuk menukar, dia orang tukar. The poster boy masa PRN hari tu. Tapi dia orang tak boleh tukar. Kenapa si On tu dapat protection? So UMNO dalam keadaan sekarang ini pun bergolak dalik, kita kata bergolak di dalam kerajaan yang dah menang 2/3. So 2/3 dia pilihan raya umum kali ini. Juga kita menyaksikan pertembungan di antara siapa yang bakal jadi calon. Kenapa saya kata demikian? Tuan-tuan fikir, Zahid hari ini trial masih jalan. Najib trial masih jalan. Persoalannya kalau pilihan raya berlaku dalam masa terdekat, dia orang layak. Tapi untuk Najib sebenarnya dia tidak layak kerana dia sudah didapati bersalah oleh Mahkamah Tinggi pending appeal. So dia tak boleh bertanding. So apa dia nak buat, tuan-tuan? Dia nak pastikan bahawa appeal perbicaraan terakhir Najib itu akan berlarutan sehingga habis PRU. Dikatakan menurut sumber PRU akan berlaku selewat-lewatnya bulan 11, tapi tak akan berlaku bulan 11 sebab bulan 11 ini adalah bajet. Okay, saya cerita. Panjang cerita. Sekarang ini Bersatu tengah gaduh dengan, bukan tak gaduh, tengah pressure Ismail Sabri untuk lantik Bersatu jadi timbalan Perdana Menteri. Ambil salah seorang orang Bersatu jadi timbalan Perdana Menteri. Dan juga melantik seorang Bersatu menggantikan Zuraidah yang setelah keluar daripada Bersatu masuk PBM. Sekarang Ismail Sabri berbelah bagi. Sama ada nak lantik ataupun biarkan saja sebab PRU tak lama lagi. Itu yang pertama. So daripada situ kita nampak didedahkan bahawa Ismail Sabri telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Perikatan Nasional. Walaupun Syahril menafikan, Ketua Penerangan UMNO menafikan ada, tetapi Ketua Penerangan Bersatu hari ini telah mengatakan bahawa perbincangan itu berlaku sewaktu Ismail Sabri sebelum jadi Perdana Menteri. So syarat untuk dia nak jadi Perdana Menteri dilantik oleh Muhyiddin Yassin, dia bersetuju bekerjasama dengan PN. And that's why kita sign MOU. Yang kita tak tahu. So bila dia naik sekarang ini, so pertembungan itu menyebabkan kluster mahkamah ini kebingungan. Adakah mereka akan bertanding atau tidak bertanding? So kalau dia tidak bertanding, ini cara Ismail Sabri nak bunuh dia orang ni. Cara Ismail Sabri nak bunuh mereka adalah dengan kaedah ini. Kaedah apa, tuan-tuan? Kaedah memastikan bahawa mereka masuk penjara. Cuma Najib hari itu dia cuba appeal. Ada yang keluar viral hari ini, dia kata semalam, dia kata bahawa kes Najib ini telah dibuang kerana ada conflict of interest, dia kata. DPP telah keluar kenyataan tidak, kes itu sebenarnya diteruskan pending Federal Court punya decision, keputusan Mahkamah Persekutuan sama ada menerima atau tidak lawyer daripada UK tu. Nak terima atau tidak, dia pending itu. Kalau Julai ni keputusan. Kalau katalah court kata kami tak terima, teruskan dengan apa yang ada, maka mereka akan teruskan sehingga hujung tahun ini. Kalau court kata terima, maka teruskan juga sampai hujung tahun ini. Terima atau tak terima, penentuan itu ada. So Najib cuba guna hakim Mahkamah Tinggi itu conflict of interest sebab dia juga adalah lawyer, terima atau tidak. Now, itu yang pertama. Zahid pula hari ini perbicaraan kes akal budi dia tu diteruskan. Dia menggunakan akaun akal budi untuk membeli rumah dia dekat Kajang, dekat Rahmat Kajang tu, yang banglo kat situ yang dengan harga 5.8 atau 5.9 juta ringgit. Dan itu pun below the price tau. Below the price. Harga kat situ lebih daripada tu. Dia beli, guna yayasan tu punya duit untuk beli rumah tersebut. Ada dua dia beli.
So hakim dikatakan akan pergi untuk tengok rumah tu, banglo itu. Dia nak melawat tapi salah satu je lah. Jadi dia ada conflict of interest atau tidak? Dia banyak. Namun begitu saya kata tuan-tuan, Zahid sekarang ini tersepit sebab dalam kes mahkamah ini, sebab dia sekarang ini dia dalam proses membela diri. So habis dia proses membela diri ni, hakim akan menjatuh hukum. Ini mahkamah tinggi bahawa hakim akan jatuh hukum. So ini proses membela diri dipanggil, the final stage. Defense, dia kena call for defense. So ini stage tak akhir. So lepas habis dia membela diri ni, hakim akan mengeluarkan hukuman. Dan dijaga hukuman itu, kalau habis ni semua probably dalam bulan, sebab ini high profile case, kita lihat mungkin saya jangka lah, mungkin dalam bulan 9, bulan 10 nanti kita akan dapat keputusan. Paling lewat pun bulan 12 kita akan dapat keputusan mengenai Zahid, pengumpulan wang haram Zahid pada hujung tahun ini. So kenapa, balik kepada cerita, kenapa perlu diadakan pilihan raya ini segera? Balik kepada cerita tadi, Ismail Sabri menghadapi masalah meluluskan bajet. Ismail Sabri ada masalah untuk luluskan bajet. Kenapa tuan-tuan? Sekarang ini dia tak pasti sama ada bajet itu boleh lulus atau tidak. Sebab ramai di antara kalau kita dah sebut bersatu, ada demand macam-macam ni. Kenapa bersatu demand macam-macam? Boleh. Kalau nak kami sokong bajet ni, kamu jadi bagi kami jawatan timbalan Perdana Menteri. Boleh, tapi dengan syarat KPD Menteri Komoditi kena ganti Zuraidah kepada orang lain. So demand. Dia minta macam-macam. Alright? So dia tak pasti, kalau dia tak boleh tunaikan sama ada bersatu akan sokong atau tidak. Dia takut akan ada banyak lagi yang geng-geng bersatu dan juga PAS akan minta. PAS pun hari ini Hadi mendeklar, dia kata dia tak akan bertanding menggunakan logo PN ataupun logo PAS. Berkemungkinan logo lain, itu cerita lain. So bila dia tak pasti, dia kata macam ni, kalau kita tak pasti bajet tu lulus, kalau kita gagal nak kemukakan bajet, dia akan jadi Perdana Menteri paling lemah dalam sejarah Malaysia. Jadi nak tak nak, sama ada dia kena teruskan MOU atau dia kena call for pilihan raya. Dia kata kita kena call for pilihan raya Ogos, 2 minggu lepas kita call for pilihan raya, terus pilihan raya 2 minggu, bulan 9 habis, at least bulan 10 settle, bulan 11 kita boleh dah plan on budget, bulan 11 kita boleh luluskan budget dalam keadaan Barisan Nasional berkuasa. Kenapa dia yakin dia berkuasa, tuan-tuan? Kita kena faham satu perkara. Kajian Invoke ini kajian Invoke. Invoke ni dia kaji, dia betul-betul kaji. Ada 2 kajian, ni membawa saya kepada topik seterusnya. Kajian pertama, Invoke mendapati ini sebelum pemilihan parti hari itu. Kalau Rafizi menang, ada kemungkinan dia akan ada reverse effect kepada Pakatan Harapan. Dalam PRU 15 ini, ada kemungkinan PN akan menang kalau Rafizi menang. Kenapa? Sebab Rafizi tolak idea kemah besar. Disebabkan idea kemah besar itu ditolak, pembangkang akan berpecah, maka PRU 15 ini PN akan menang. Ini tak baiklah cakap macam tu. Tak, ini bukan saya cakap, tuan-tuan. Ini kajian. Okay? Kajian mengatakan sedemikian. Kalau macam tu, tak payahlah Rafizi menang ni. Susah lah macam ni. Invoke dia punya pula tu. Okay, itu kalau kita kena, sebab tu saya kata politik ni jangan main short term. Politik ni kita kena tengok long term. Dan saya sebut benda ni berkali-kali, tuan-tuan. Menang je bukan PRU 15 ni. Menang kita PRU 16 nanti. 15 ni tak sempat. Rafizi sebut dalam dinner hari tu, dia kata, kalau kita ada setahun lagi, maksudnya kalau delay sampai Mei 2023, ada possibility menang. Tetapi kalau berlaku dalam bulan depan atau 2 bulan lagi, susah nak menang. Malah possibility untuk BN menang itu agak tinggi. Nah, ada orang kata tapi efek harga barang dengan dengan OPR tengah naik, dengan harga ayam naik. Tuan-tuan, efek tu takkan tuan-tuan rasa dalam tempoh ini. Dia 6 bulan lagi baru tuan-tuan rasa. Kalau efek ni masih ada, harga masih sama, 6 bulan lagi baru dia rasa. Dan kita biasa bercakap, dia ni bukan tuan-tuan. Tuan-tuan ni tak ada cerita. Tuan-tuan ni orang politik. Kalau tak, tuan-tuan tak tengok saya live ni. Kan, tuan-tuan ni tak tengok saya live. Yang masalah nanti rakyat biasa. I'm talking about rakyat biasa. Dan rakyat biasa ni yang penting sebenarnya. Kenapa saya kata rakyat biasa yang penting? Sebab rakyat biasa ni akan menentukan hala tuju. Rakyat biasa ni yang akan memastikan, kita kata, sama ada mereka akan mengundi UMNO atau tidak.